momentum tu. Kecuali kalau Tuan Najib macam sebelum ni pergi US ke, pergi haji ke. Abang tulis macam mana abang tulis? Assalamualaikum. Sayang okey sayang tajuk ni? Okey, kita dah set up Facebook Siapa pagi berani ni. dengan sayang? Habis kan takut sayang. Kita tiba-tiba sayang tanya soalan ni. Abang. Okey. Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam hari Jumaat. Saya Hari tadi Jumaat. kata ada nak tanya abang soalan. Sayang. Ya. Saya takut bitak. Hah? Saya takut bitak. Abang nak jawab ni pun abang dah takut. Tak bergerak. Abang sure ke abang cakap tu? Abang cakap tu. Abang takut bitak. Sebenarnya kita bukan takut sayang. Okey. Kita ni sebenarnya adalah lelaki dia macam ni tau. Kalau lelaki yang you nampak macam dia jenis yang takutlah bini aku call ni dah 18 miss call ni contoh. Okay, abang tak Sebenarnya itu adalah menunjukkan seorang lelaki tu bukan dia takut, but dia dah turunkan ego dia untuk nak lebih orang kata merendahkan diri dia and respect the family. Sometimes isteri tu call adalah sebab mungkin ada anak kita tengah menangis ke, dia tengah stres ke, dia tak boleh nak handle room kat rumah sebab anak bukanlah ramai sangat, 5 orang je. Kekuatan isteri kan suami. betul tak? Jadi kalau you nampak lelaki yang macam tu, sebenarnya dia mempunyai respect yang tinggi kepada rumah tangga dia. Oh, dia bukan takut, dia sayang. Bukan, tapi kalau ada yang contoh kan, kau Sayang tengok tak, tengok ni contoh. Apa contoh? Bini aku kau lah, aku buat tak tahu kau tengok. Siapa takut bini? Itu bermaksud tuan-tuan, dia ada certain ego lah sebenarnya. Dia mungkin ada ego kepada rumah tangga. Ataupun dia sedang deny lah sayang, denial. Denial dan Dia takut. dia nak tunjuk dia power. Tapi apalah gunanya kita nampak power, sedangkan sebenarnya benda yang penting adalah bila kita balik rumah tangga kita tengok rumah tangga kita boleh berasa tenang, kita boleh berasa gembira. Boleh jadi diri sendiri. Tapi kalau kita balik contoh, mungkin sebab kita ego kan, kadang-kadang tak takut bini sangat lah, tak takut siapa, tak takut laki sangat kan. Tapi kita balik tu rasa kosong. Rasa macam Tak ada orang kacau kita. Tak, rasa Semua orang nyorok. Rasa macam rumah ada orang, tapi rasa kosong. Kenapa sayang macam For what? Tak ada ketenangan kat situ lah kan. tak seronok, maksudnya. tak seronok sayang. Yes, benda yang kita nak adalah happiness. Sayang boleh tak? Sayang tak takut bi sayang. Sayang bi sayang. Sayang insya-Allah, sayang tunjuk sayang kan. Jangan tanya je. Lagi lain, jap lagi kan. Okey, salam semua. sejahtera semua. Selamat pagi semua. Harap anda semua okey pagi ini. So kita hari ni kita nak sharekan beberapa tajuk lah untuk sarapan minda ni. Tadi tentang sindrom ketakutan lah. So dalam hidup banyak lah. Tadi saya mulakan dengan contoh takut bini. Lepas tu ada orang dia takut nak berjaya. Betul. Ada orang dia takut nak bertindak. Saya antaranya. Ada orang kan macam kita lalu sayang kita pun takut nak buat Oh, FB abang live. pun, Abang mana pun dah Abang tengok. takut FB live. Abang sampai sekarang kalau buat FB live mana abang tengok balik? Betul. Sogan Dan. Korang takut apa? Share Segan. lah. Takut staff tak? Kami takut staff. Tak ada juga sindrom yang macam kenapa kita takut pada tim. Kadang kita takut pada tim tu sebab nanti kan dia kecil hati. Cepat sentap. Kadang nanti kan dia dah tak nak kerja. Lepas tu kan aku dah tak ada pekerja. Semata-mata Tak nak kerja. Semata-mata kerana kita nak ada pekerja, maka kita membiarkan je diri kita Bukan sayang, dia dibelenggu tak nak ketakutan kerja lah. tak apa. Tapi dia tak resign. So kita kena bagi gaji setiap bulan. Tapi takut nak beritahu, kerjalah. Dia macam ni, tu. bukan bagi gaji satu hal. Kemudian kerja yang patut dia buat, kita yang kena buat. Memang. So macam kita pun rasa alah ini kan tak berkah. Kita kan tanggungjawab besar kan. Jadi itulah. Jadi kita mulakan satu-satu lah sayang. Yelah. Okay. So B ke? dia macam ni, abang mulakan dulu lah. Boleh? Kan. Okay. Sindrom kata bila kata takut, jap. Nak tengok dia macam tak share je. Tak nak lah. Cepat. Siapa yang dah ready? Ni pagi Jumaat. Pagi Jumaat yang pagi sangat Jumaat indah. ni kan kita mulakan dengan sedekah. Semudah apa? Sedekah dulu yang pagi ni ada Senyum. Ada FB live, kita sedekahkan kawan-kawan kita dengan tekan butang share. Betul. Mudah-mudahan itu akan memberikan dia orang mungkin kebangkitan ke, bagi dia semangat. Kalau mungkin tengah down semalam kan sayang kan? Sebab kita tak tahu apa yang berlaku pada hidup orang tu setiap hari. Kan? Kita tahu mungkin dia sedih sebab nama dia tidak dicalonkan sebagai calon Perdana Menteri. Allah. Mungkin sedih, mungkin dia tak dapat pencalonan yang secukupnya. Mungkin dia cadangkan ketua kampung ni jadi Perdana Menteri, tapi ketua kampung ni bukan ahli parlimen, tak boleh. Sedih. Kita tak tahu, tapi apa pun sayang kita menyatakan rasa simpati and we can feel you. We can feel you, kita faham situasi anda dalam keadaan yang struggle. Setiap orang ada ujian, kami faham. Setiap orang ada bahagian masing-masing. Tapi insya-Allah kami bersama-sama dengan anda. Malam tadi pun sayang kan kita orang bawakan dia dalam sesi KPO online tadi. Special walaupun namanya kuasai pemasaran online, tapi kita bawakan Ustaz Fakhrul Razi Betul. Fakhrul Razi. Fakhrul Razi. Saya ya Allah, masya-Allah. Ustaz Fakhrul lah. Ustaz Fakhrul, masya-Allah. Minta maaf Ustaz Fakhrul.
daripada kumpulan UNIC yang dulu kita suka dengan lagu-lagu dia. Lagu-lagu. Nyanyi sikit, sayang. Lagu-lagu zaman-zaman nasyid. Siapa kat sini geng-geng nasyid? Zaman tu ada kumpulan, dimulakan dengan Raihan. Lepas tu ada Intim, lepas tu ada UNIC, kan? Jadi kita berikan kepada anda sebagai sokongan, sebagai solidariti. Saya nak bagi sedikit je lah intro, iaitu tentang takut. Of course semua orang ada ketakutan. Manusia yang normal sayang, kita takut. Betul. Kalau saya suruh abang terjun sekarang kat kolam tu pun, saya takut Saya pun juga tak takut. boleh bernafas. Takut sejuk. Tak boleh. Semalam abang pergi buat rawatan kiropraktik. Kalau dia tarik tulang-tulang kita kan, yang saya paling takut adalah bila dia tarik tulang belakang tu. Dia tarik kat leher. Dia bunyi Hidok lehernya. kerak. Kita terus macam tercungap-cungap. Kita takut apa? Takut ni kan boleh bernafas tak boleh bernafas. So setiap benda yang kita lalu dalam hidup pasti ada ketakutan dia. Okay? So saya mungkin boleh share apa yang sayang risau. Mungkin Kalau macam takut banyak saya. pasangan saya, banyak lagi benda dia takut. Banyak. Takut berjaya ni kita mungkin lupa diri. Takut berjaya nanti kata abang kawan-kawan pula surrounding pula cakap, engkau tahu laki kau besok kang dah berjaya. Masa tu barulah nak berjaya. Masa baru nak bisnes dia cakap, laki kau tu nak bisnes boleh ke? Dia nak takutkan. Takut lain sayang, takut lain. Lepas tu bila dah mula nak berjaya, kau tengok besok laki kau tu besok kalau dah berjaya, ya Allah, aku malas nak sambung. Kau. Dah bagi orang saya sambung. Ya, saya antara orang yang Normal lah. banyak sangat Takut tu ketakutan. insya-Allah. Siapa geng saya. Nak kaya pun takut. Saya antara yang takut nak kaya Tapi that's why sayang. Nak banyak rezeki. Benda tu kekuatan, sebab tu bila kita berkahwin, kekuatan suami adalah isterinya dan kekuatan isteri adalah suaminya. So kekuatannya apa yang kami ada hari ini, nikmat yang kami ada hari ini, antaranya suami saya banyak bantu dari sudut mengatasi ketakutan tu lah. Sebab kalau kita takut sayang, benda tu tak berapa macam, kita nak bawa diri kita pun macam orang tengok tak confident. Betul. Takut, saya takut. Saya Of course lah takut kucing ni. Saya takut kucing ni datang Saya kat pun saya. takut kucing datang kat saya. Tapi bela kucing, tapi takut kucing. Takut kucing ni. Nampak dia pun nak kita live. banyak ketakutan lah. Takut dengan tim, takut. Saya takut dengan tim. Ada sesetengah tim yang dia macam menunjukkan keras. Yang tu saya takut lah macam Dia kau macam kena nak membantah lah. Macam nak membantah dah lah. Kau sibuk nak Kucing dia kacau memang nak FB live kacau dia kucing ni. Amboi kucing. dia nak tolak stand FB live. Dia nak tolak tripod ni. Kucing ni dah Dan kenapa? of course kita takut. Kita ada rasa lah. Rasa takut bukan takutnya bukan. Duduk situ elok-elok. Setiap kita ni kena ada keberanian. Dan lebih-lebih lagi kalau kita bisnes sayang. Orang bisnes ni dia kena Cuba kita berani tanya sikit. dia orang. You all ada takut apa-apa tak boleh nak tak? Cuba takut sangat, kita tak boleh. share apa yang kita takut. But it's normal lah. Benda tu normal. Kita just macam nak share pengalaman lah. Macam mana kita handle benda tu. Tapi bila saya takut dengan tim contoh saya ada tuan CEO. Itulah dia, kita saling memberi. Saya takut apa saya perlukan ambil tak waktu saya takut apa-apa. Dia macam ni tau. Kalau setiap kali kita set satu target yang kita takut, itulah target yang sebenarnya patut kita capai. Kalau contohlah, katalah kita dah biasa buat contoh, kita dah biasa buat RM1,000 kan, contoh. Kenaikan kita RM1,000 lah contoh. And then kita kata, bulan depan kau nak kenaikan kau nak berapa? Aku nak RM2 naik. Kita tak takut. So bila benda yang tak mencabar, dia tak akan memberikan kita hasil pulangan yang mencabar, yang setimpal. Faham tak? Faham? Contoh kalau kita lapar yang amat, takkan kita hanya makan satu sudu. Manalah memadai benda tu. So kalau kita lapar gila, makanlah sepinggan penuh. It's okay. Tu apa kena dengan takut sayang? Tak, kalau takut maksudnya maksud abang kat situ adalah ketakutan tu adalah normal. Okey, ketakutan tu normal. Cuma apa yang kita nak share adalah hari ni bagaimana nak mengatasi rasa takut tu. So kita faham lah macam takut nak buat live. Takut nak buat live. Dulu kan kita orang kan takut nak buat live, takut nak buat video pun takut. Nanti orang cakap apa lah video kita ni buruk sangat. Macam-macam fikir. Nak posting macam-macam kita fikir. Tapi bila kita takut nak buat benda tu, bermaksud manfaat yang kita bagi tu kurang. Contohlah, katalah kita target satu sale yang besar. Bermaksud kita perlukan numbers of client tu besar. Kalau kita target kita kecil, maksudnya kita hanya tolong sikit. Kalau target kita besar, contoh macam momentum. Dulu kita nak bantu pun cukuplah sekali kelas 20 orang, 30 orang. Betul. So yang dapat manfaat tu 20 orang, 30 orang. You all pun tak kenal Zai masa tu. 2008, 2009, 2010 kan. Okay. Tapi selepas kita cakap, okay kami nak bantu 100,000 orang. Yes, kita takut. Tim kita pun takut, risau adakah kita boleh deliver benda tu.
Betul. Boleh tak kita mengajar? Tim kita pun macam tak yakin. Dia pun macam alah yakin tak yakin. Jadi kita yang kena bersentiasa talk, bercakap, convince dia orang. Walaupun ada ketakutan tu macam kita layan je lah takut tu. Layan je. Dan Betul. yang seronoknya bila sekarang kan kita orang makin kenal, orang tahu kita, ramai orang dapat manfaat. Ada yang cakap, saya masuk ke layar percuma pun, saya follow video je pun, alhamdulillah saya dah naik 7,000. Ada yang share boni 20,000. Ada yang kata kelas yang free tu pun dah bantu di 30,000. Kalau berbayar dia kata mesti lagi dahsyat. Of course sebab kesan dia kita yang free pun kita dah bagi yang premium. Of course bila yang berbayar tu dia jadilah mak bapak berganda lah. Dia punya ke advance dia tu. Macam tu lah. Okay? Ramai takut kaya tu sayang. Cuba sayang explain sikit. Dia macam ni Daripada tau. kampung kita dulu Macam kan? okey, contoh macam tadi bila kita kata takut tadi, kita kena faham bila kita takut dan kita layan takut tu, maksudnya kita macam tak sanggup hadapi benda tu, kita takkan dapat apa yang kita nak. Okey, sama juga dengan contoh takut kaya. Dulu kita tak faham sayang. Sebab apa tahu? Kita kurang melawat rumah anak yatim. Kita kurang melawat orang gelandangan. Kita kurang macam masuk kampung-kampung, start kereta, pergi tengok, observe dan tanya khabar. Tak ada. And bila kita buat benda tu tuan-tuan, kita akan faham tau betapa besarnya tanggungjawab kita ni untuk bantu orang, beri orang sumbangan. Okay? Dulu kita kurang buat interview. Sekarang kita selalu sangat kerap kali buat interview dan kita dapati ramai orang struggle nak dapatkan pekerjaan. Betul. Even ada yang dah bekerja bertahun-tahun, ada yang mungkin balik tengah malam, tak ada peluang nak bekerja. Betul. So, jadi bila kita tahu semua benda tu, tiba-tiba rasa dalam diri, aku kena ada banyak duit, aku kena ada banyak resources untuk aku membantu umat manusia yang berada keliling aku. Even kadang-kadang kita pun tak sempat nak tanya jiran, dah makan ke? Ada tak duit belanja? Bisnes macam mana? Pekerjaan macam mana? If kita tahu, kalaulah kita tahu benda tu, pasti dan insya-Allah kita mesti akan rasa macam, aku wajib ni babe. Aku kena tambahkan pendapatan, aku kena buat sale gila-gila sebab why? Sebab aku ada tanggungjawab yang besar. Betul. Dan ketakutan tu bila kita ada team kan sayang, kita boleh share kan, kau ambil sikit takut ni, kau ambil sikit takut. Semua orang takut. Serius. Tidak ada team kami kita sama-sama nak. yang tak takut. Betul. Yang tu betul. Kan? Masih ada ketakutan tu. Okay, you all ada tak apa-apa ketakutan kat situ? Kalau ada tu, sama kalau lah kita takut kita layan je, tu je. Tak ada cara lain lah. Sama dengan macam takut live, tekan je button live. Yang tekan button live untuk saya buat pertama kali saya live, bukan saya. Sebab saya takut. Suami saya. Mak saya ni kan, saya suruh buat live, saya buat Saya buat takut. live, bagilah manfaat sikit, bagilah ilmu kita. Dia takut. Takut. Saya Buku pun tak tulis-tulis, takut. Saya yang kena mendorong kat situ. Betul lah. Betul lah. Saya kena belajar banyak lagi untuk atasi ketakutan-ketakutan dalam diri saya. So, siapa yang rasa takut tu normal. Benda tu normal dan kena minta bantuan lah. Kena minta bantuan orang yang lebih berani. Walaupun dia berani dia tu kita skala 4, dia skala 5. It's okay. Yang penting dia lebih dari kita kan. So, minta bantuan dia. Dan saya buat kata suami saya, kalau kita takut lah contoh dengan tim kan, kita kumpul lah satu grup daripada tim kita juga yang tahu apa. Dia ni pakar HR, dia ni pakar account, dia ni pakar kira-kira, dia ni pakar analisis. So kalau kita nak menghadapi ketakutan kita kepada contoh ada salah satu tim kita yang akan mungkin dia tak puas hati ke apa atas keputusan yang saya buat. Contoh saya sebab berkuasa buat keputusan, of course saya dengan suami saya. Tapi kita takut. Tapi benda tu betul. Tapi kita takut. So macam mana nak atasi? Ajak tim yang kita dah bentuk ni. Nanti kalau ada apa-apa isu, so kita berlima. Boleh puan. So jadi takut tak? Berani sikit. Skala ketakutan naik. Skala keberanian naik. Daripada skala 4, bila dah ada geng, naik 7. Kan okey tu? So dia kena ada strategi kat situ kalau takut. Kalau takut bini itulah kata. Saya rasa saya tak percaya pada orang yang takut bini. Kecuali saya pernah dengar cerita, saya tak pernah nampak. Saya pernah dengar cerita. Dia kalau belakang bini dia berdekah-dekah dia cakap, alah bini aku tak ada apalah dia okey je. Dia punya berdekah cakap tu lain macam tau. So orang macam, oh ya ke? Oh hai. Uish, betul-betul ni dia suami yang betul-betul ortodok ni. Macam tu lah kan? Betul. Sekali tiba-tiba bila bini dia datang je, contoh dia nak isap rokok, terus buang rokok untuk sampah. Tak sempat isap. Tu sekarang macam mana? Sekarang orang yang tengok tu, tadi kata takut. Tadi kata tak kisah, tak takut. Baru nak rokok pun tak berani depan bini. Macam mana tu? Bagus kalau depan rokok. Takut ya, rokok tu bagus. Itu bagus. Tapi nak kata
Ada orang memang betul-betul takut bini tapi depan orang dia tunjuk berani. Ada orang dia nampak je depan orang dia takut bini. Tapi sebenarnya dia respect bini sayang. Dia respect dan dia sayang dan dia hargai apa pengorbanan yang isteri-isteri dia buat kat rumah. Suri rumah sangat Thank busy you pada yang share. Thank you pada yang share tu bagus. Kan saya teruskan je. Okay. Lepas tu ada yang takut apa tadi sayang? Takut kaya. Okay, kenapa saya takut kaya? Bukan takut kaya sangat pun. Satu takut sebab nak berjawab nanti. Bila kita kaya kan banyak kita berhadapan dengan Allah. Tapi rahmat Allah kan luas. Saya selalu cakap dengan saya, Iza, takut tu bagus supaya saya tak melampaui batas. Tapi saya kena juga bertenang sebab apa? Rahmat Allah luas. Kalau Allah kata nak jadikan Iza, Nurul Iza Rahiman masuk syurga tanpa hisap. Suka hati Allah. So kita kena usahalah dari dunia ni. Dalam keadaan kita takut, kita usaha. Kan bila kita doa tu kan ada rajak dan khauf kan? Bila kita berdoa, kita nak berharap apa-apa kita nak, ya Allah, dengan penuh harapan, rajak. Tetapi dalam keadaan takut, ya Allah tolonglah aku nak dapat semua banglo besar. Tapi takut ni. Ya Allah, dalam masa yang sama doa, ya Allah, tapi jangan sampai aku riak, aku sombong. Tu bagus bila gabungan benda tu. Sebab kita akan usaha. Sebab apa yang Allah nak daripada kita adalah ikhtiar. Kita hanya mampu ikhtiar. Hasil keputusan tu Allah. Saya baca dalam satu kitab sayang. Yang dia baca tu kan, dia tak ingat Qalbun Salim ke tajuk dia. Dia cakap macam ni tau. Apa yang kita nak di dunia, semuanya sayang, Allah yang tetapkan. Betul. Yang kita nak, cuma kita nak rumah banglo. Allah yang beri ilham tu kat kita. Najib, ni rumah ni. Sebab apa? Sebenarnya Allah nak bagi benda tu tau. Sebab tu yang kita nak pun daripada Allah. Yang kita pilih pun daripada Allah. Sebab tu kita kena doa yang baik-baik. Ya Allah, bagi aku suka yang baik-baik. Bagi aku nak yang baik-baik. Bagi aku nikmat yang baik-baik. Dan aku boleh lalui hidup di sana nanti dengan mudah. Doa lah. Kalau boleh. Sebab tu saya bercakap sayang, kalau kita boleh minta doa benda besar, buat apa kita nak minta benda kecil? Banglo tu kecil. Kereta mewah tu kecil. Yang besar apa? Syurga. Yang besar apa? Kelapangan kubur. Keluasan kubur. Muka nakir tak apa soal kita dalam kubur. Rezeki tu. Baik minta benda tu. Dalam masa yang sama kan, bila saya pernah dengar tak? Bila kita minta dunia, kita dapat dunia. Betul. Bila kita minta akhirat, kita dapat dunia akhirat. So, minta akhirat. Apa-apa kita buat tu ke arah sana. Sebab kata suami saya, bila kita dah, itulah, betul cakap suami saya, waktu saya dah ikut pergi rumah orang asli, kita pergi kat JB kan, tu yang anak-anak terbiar tu, anak-anak kena buang. Kita pernah pergi kat JB kan, nangis satu tempat tau, yang nangis. Dia bukanlah 100% anak yatim piatu, tetapi Kan. banyak yang anak luar nikah, yang dibiarkan, anak ditinggalkan, anak yang didera. Ada sayang kita ingatkan ada seorang budak yang umur dia 3 tahun 4 tahun tu. Sedih lah. Mak bapak dia biasa cangkuk, sampai dia pernah dicangkuk kat kaki dengan besi cocok kat dalam sampai berlubang tau bahagian kaki dia, peha betis dia tu. Dan dia tiap-tiap hari dipukul, dibantai sehingga kan budak tu dah umur berapa tahun? Kita pergi dia 4 tahun. 4 tahun 5 tahun. Baru sampai. Dia tak boleh tidur selagi tak dipukul. Sebab dia dah sentiasa dia macam ingat rasa sakit tu normal. Dia sampai rasa sakit tu adalah benda yang kita wajib. Nangis tau. Dan terpaksalah penjaga dia macam pukul sikit, buat pukul, baru dia tidur. Saya kata masya-Allah, dia manusia penjaga macam dia pun ni. nangis cerita. Ada lagi sayang perempuan, dia diperkosa ayah dia sendiri hampir setiap malam. Bapak kandung dia Bapak kandung. Sampai dia ingat itu adalah normal. Dia ingat ayah dia hanya sayang dia. Itu cara dia ingat ayah dia sayang. Buat budak tuan-puan. Tu sampai macam tu sekali saya macam insaf. Saya kata, Izzah, that's why perlunya kaya. Always lah kita pergi melawat orang yang betul-betul susah. Baru kita tahu keadaan sebenar. Baru kita tahu keadaan sebenar. Kalau korang rajin tengok yang kat luar negara, diorang perlukan apa? Kita boleh pergi sana ke? Tak boleh. Kan? Tapi kita boleh hantar apa ke sana? Selain daripada doa, kita boleh hantar duit. Duit ke sana, bantuan. Jadi yes, kita faham memanglah duit tu bukan segala-galanya. Tapi banyak benda tu perlukan duit lah. Macam bantuan makanan ke, pakaian ke. Macam sekarang COVID ke. That's why kenapa saya bersungguh. Tanya dengan Puan Izzah, kadang-kadang saya tak sempat nak live dengan you all. Ada time yang saya kena coaching orang. Why? Sebab saya pegang kepala-kepala yang akan insya-Allah dengan izin Allah, dengan kebenaran, keluasan rezeki Allah Ta'ala bagi pada dia. Dia adalah kepala-kepala yang akan sediakan peluang pekerjaan. Terutama di kalangan anak murid saya, di kalangan yang ultimate-nya, platinum yang kita sedang bentuk. Saya tahu kalau saya bantu dia, saya tak boleh dalam momentum. Kita tak adalah nak ambil sampai 10,000 orang bekerja. Tetapi kalau kita ada 1,000 orang anak murid, yang setiap orang ada 10 orang tim, dah ada 10,000 peluang kerja. Yang kita boleh buat secara leverage. Saya cuma perlu jaga yang 1,000 orang. Yang 1,000 orang ni kita jaga.
Banyak kali saya berpesan, jaga tim elok-elok, bercakap dengan tim elok-elok, training, jaga. Puan Izzah tahu saya kesabaran saya dalam training macam mana. Sabar sangat. Dalam training, dalam membina manusia. Sebab saya tahu saya bina manusia, saya bukan membina robot yang saya kena programkan dia punya chip, dia punya bateri. Ini manusia yang tiap-tiap hari ada je dia punya benda-benda yang lama-lama kita pun boleh jangka. Oh, masalah ni, aku dah tahu dah kenapa ada masalah ni. Lama-lama kita pun dah tahu Itulah dah. pengalaman tu mahal. Dia pun kadang ada setengah tim kita yang tadi kita cakap pasal isu yang takut pada tim. Maksudnya kita kadang kita takut nak menegur. Sedangkan hakikatnya kita sebagai majikan, sebagai ketua dia, leader dia adalah orang yang bertanggungjawab. Contoh. Kewajipan solat. Bila seseorang tu datang kerja kat kita, korang dah share ke belum ni macam kejap masuk, kejap keluar. Orang yang berjaya tuan-tuan, dia akan stay sampai habis untuk 30 minit ni. Tak lama lagi. Orang yang berjaya dia akan konsisten, dia pandai mulakan sesuatu, dia akan mulakan sampai habis. Paling-paling sambil buat kerja, on je lah live ni kan. Kita juga nak bagi tahu siapa yang stay sampai habis, kita nak bagi dia lagi 10 buku percuma insya-Allah pagi ni. Amin. Okey, 10 buku percuma sebagai Team hadiah. take Sedekah kita, sumbangan kita kepada you all. Nanti besok insya-Allah mana tahu. Besok kita dah ada RPM dah kan. Untuk RPM kita ada sediakan lagi beberapa puluh ke ratus t-shirt. Sambutan ulang tahun momentum yang ke-7, t-shirt kita nak hadiahkan kepada mereka yang menghadirkan diri ke RPM. Nanti tim saya decide lah berapa banyak kita nak bagi secara free. Okay, tadi kita cakap pasal Takut tim. So masalahnya adalah kita takut untuk nak cakap dengan dia, main solat. Walhal, Masya Allah, kita malu dengan Allah. Dia dah kerja dengan kau tahu. Bila besok kalau dia tak solat, kau yang dipersoal sebagai majikan. Kenapa? Abang teringat kisah owner kepada Alisan. Tuan Ali kan, founder kepada Alisan. Yang mana dia kan, setiap pekerja, setiap tim adalah kena tanda kat dalam satu kad, report card, setiap kali lepas solat. Masya Allah. Okay, contoh dah Zuhur, dah Zuhur, dah asar, dah. Supervisor sahkan, betul budak ni dah solat. Why? Kerana dia kata, saya tak nak besok kalau di akhirat saya dipersalahkan. Saya ditanya oleh Allah, kenapa kau jadi ketua? Kau tak nak tegur tim kau, hanya suruh solat. Betul kan? Kita ada ketakutan nak tegur orang nak solat. Betul. Kita risau. So jadi bila nak menegur tu, kita just let's enjoy tegur tu sebagai macam benda tu kita nak solat tu sama-sama gembira. Solat tu mendatangkan kebahagiaan. Janganlah, solat. Kau tak solat neraka. Janganlah macam tu. Tak ada, jom solat jom. Best-best solat. Jom soal ramai seronok sikit. Nanti kan kita boleh berdoa. Lepas solat kan kita ngeteh. Jadikan benda tu seronok. Sebab tak semua orang dia adalah seronok bila cakap tentang solat. Jadi kita jadikan, jom aku beranjakan ripap. Jadi kita jadikan budaya solat tu seronok. Lain kadang-kadang kita tolak tim dia. Kau jadi imam lah. Saya nak ikut je, saya nak follow. Bukanlah kita je jadi imam. Kita bagi dia orang juga. Jadi Betul. dia akan rasa macam, aku punya leader ni percaya kat aku. Sampai jadi imam solat pun dia suruh aku. Dia pula jadi makmum. Itu yang kadang kita takut. Ataupun ada setengah tim kita mungkin, ataupun orang lain pun samalah. Tim datang lambat. Takut nak tegur. Takut besok dia dah tak datang. Tuan-tuan macam ni. If katalah dia tak datang. Alhamdulillah sekurang-kurangnya kita dah buangkan anasir yang tidak baik dalam company. Sebab bila seorang datang lambat dan tidak ditegur, orang lain rasa macam orang yang datang awal akan cakap, datang lambat tak kena apa-apa. Itulah bila ada tim. Sia-sialah aku rasa aku ni macam datang awal. Aku pun tak nak datang awal, aku nak datang lambat juga. Sebab tak nak datang lambat, lebih diberi perhatian daripada tu, Bel Faiz diberi perhatian tu lebih kepada yang datang lambat, bukan yang datang awal. Dah dia kata, baik aku datang faham tak? So kalau kita marah dan dia tak datang, dia tetap datang, makanya maksudnya dia nak berubah. If kalau dia berubah bermaksud teguran kita tu telah berjaya membina dia dan menjadi bekalan pada dia sampai bila-bila. Itu yang bila kita ramai tim sayang. Okey. Bila kita ramai tim, apa yang kita buat ni diperhatikan tau. Sekarang kita tak tahu siapa yang perhatikan kita. Mungkin tim yang paling bawah. Dia perhati, bos aku macam ni. Esok bila dia perhatikan cara kita adalah cara yang memang kerana Allah. Kita buat tu, kita hanya takut pada Allah. Dia jadi ketua esok, dia akan daripada bawah ni dia akan naik. So itulah yang dia akan follow tau. So nampak tak compounding dia macam tu? Dia sekarang tak nampak benda tu. Sekarang ni apa yang kita perlu buat, apa yang kami buat, apa yang ketua-ketua kena buat ialah apa saja keputusan yang dibuat, kena fikirkan semua tim yang ada dalam company tu. Maksudnya bukanlah fikirkan sangat sampai kita pening, tak payah. Fikirkanlah apa yang kita buat ni akan datang apa impact dia.
Apa yang kita putuskan ni akan sekarang ni apa impact daripada tim lain? Apa pandangan tim lain? Sebab kita nak semua, kita sayang semua tim. Kan? Walaupun tim tu ada yang tinggi, ada yang rendah performance dia, tapi dia still lagi kita punya staff. Kita punya yang bekerja dengan kita. Dia still lagi duduk di bawah tanggungjawab kita. Dunia akhirat tuan-puan, kita bila cakap pasal tanggungjawab ni sebagai seorang Muslim, dia kena ingat itu tanggungjawab di dunia dan di akhirat untuk jawab esok. So benda tu semua related dan perlu takut tak? Sebenarnya yang perlu kita takut Allah Ta'ala seorang je. Minta maaf. Allah Ta'ala sahaja. Kalau kita takut hanya Allah Ta'ala, insya-Allah Allah Ta'ala akan mudahkan kita mengatasi ketakutan kita pada makhluk. Betul. Itulah yang saya dapat simpulkan. Orang kata the ultimate takut, sebab tu perkataan dalam Islam kita panggil takwa. Allah Ta'ala tidaklah memandang kita based on paras rupa, keturunan, bangsa apa, tetapi adalah kepada takwa kita. Takut kalau kita hanya tumpukan ketakutan hanya pada Allah, takut nak buat dosa, takut nak buat silap, takut sombong, sebab tidak ada yang boleh sombong melebihi daripada Allah Ta'ala. Tidak ada seseorang yang boleh rasa dia besar melebihi kepada Allah Ta'ala. Jadi tak boleh. Jadi bila kita pusatkan kepada sumber kita, the source kita, the paling besar sekali, iaitu Allah Ta'ala, insya-Allah ketakutan yang kat dunia ni dia akan jadi makin mengecil. InsyaAllah. Saya pun dulu takut, sayang. Dulu pun takut lah. Dulu saya ambil kereta, masa beli kereta kancil lah contoh. Saya takut tu, alamak macam mana boleh ke bayar? Boleh ke maintain kereta kancil ni? Boleh ke? Boleh. So kita terlampau banyak sangat fikir. Banyak sangat sangka-sangka. Kerja yang Allah Ta'ala buat patutnya. Itu kerja Allah Ta'ala. Kerja kita kan sepatutnya usaha. Ikhtiar lah. Contoh nak beli rumah dulu kan. Ingat tak? Kali pertama kita dapat offer nak beli rumah. Rumah teres satu tingkat. Tak owner nak jual berapa? 120,000 je. 120,000 tuan-tuan. Tak mampu nak beli, babe. Takut tak boleh bayar. Otak yang mental tak masa kuat. tu rumah teres boleh tahan lah, ada 3 bilik. Cantik. And lot, Rumah tepi, ada lot. tanah sikit. Saya rajin bercucuk tanam sebab Kan? masa tu rumah tu kami sewa. So kita takut nak beli sebab takut tak boleh bayar. Alhamdulillah tuan-tuan, bila along the way tu, lepas tu kita dah dapat beli rumah yang 400,000, dapat beli rumah yang lebih 1 Bila kita million. atasi ketakutan tu. Bila kita mula mengatasi dan mula meletakkan ketakutan sebenar kita hanya pada Allah. Yang lain kalau ada rasa tu, ya Allah aku takut ya Allah, tapi aku serah pada Engkau lah ya Allah. Ya Allah aku takut lah, aku nak buat live pagi ni. Tapi ya Allah aku serah pada Engkau lah ya Allah. Untuk mempermudahkan apa isi, apa konten aku nak cakap ni ya Allah, Engkau berkati, Engkau redai. Contoh takut nak berjaya. Ya Allah aku takut nak berjaya. Aku takut kalau aku masuk kelas. Ada juga tau yang masuk kelas kita, say contoh RPM. Saya takutlah saya tak boleh nak handle. Saya takutlah saya tak boleh bawa. Sekejap, cuba kita fikir balik. Kalau Allah Ta'ala kata, yes you can, you can. Kita yang sini kena fikirkan, apakah tindakan aku nak buat. So banyak juga kelas saya pergi dulu kan yang berbayar macam, aku nanti kan boleh aku buat benda-benda aku belajar ni, dahsyat sangat ni, ada banyak sangat belajar. But kita serahkan, kita surrender, angkat tangan dengan Allah SWT. Surrender kita macam ni. Bukan macam ni dengan manusia. Ini surrender dengan manusia. Oh, saya menyerah polis, saya menyerah. Contoh. Tapi penyerahan kita Allah Ta'ala, ya Allah, aku berserah pada Engkau ya Allah. Aku masuk RPM ni besok insya-Allah 2 hari ni ya Allah. Kau bagi aku kelapangan masa, keberkahan masa ya Allah. Untuk aku belajar, aku boleh fokus tanpa gangguan. Dan aku boleh bertindak, aku boleh ambil tindakan segera apa yang aku belajar 2 hari ni insya-Allah. Dan aku boleh berjaya seperti mana Engkau tunjukkan. Terlalu ramainya orang-orang di depan mata aku yang masuk kelas ni juga dah berjaya. Amin. Kalau ya Allah, sedahsyat-dahsyat COVID, semuanya adalah datang daripada Engkau juga ya Allah. Datang pada Allah juga COVID. Sekarang. Bukannya. Dan kenapa kita jangan takut pada COVID tu? Yang kita takut adalah kepada Allah yang mendatangkan COVID sebagai ujian. Kalau COVID tu yang Allah Ta'ala tak perlu pun hantar tentera ke bom atom. Kan? Allah Ta'ala hantar tentera yang sekecil-kecil sehalus yang tak boleh nak nampak, menyebabkan kita boleh gerun. Bermaksud kita kena gerun lagi kepada Allah SWT. Jadi kalau contoh macam kelas besok kan, pada anda yang mungkin takut, risau, takut tak boleh handle, buat penyerahan kita kepada Allah. Mudah-mudahan dia permudahkan kelas kita. Dan insya-Allah pada you all yang dah mendaftar, kita orang dah buat preparation dah daripada seawal minggu ni. Alhamdulillah. Malam ni pun kita ada rehearsal lagi dalam untuk keadaan MCO make ni sure pun. kami nak bantu anda, kami nak sama-sama bergabung dengan anda untuk sama-sama handle your business, attract more customer melalui kelas RPM. Dan bagi yang masih belum mendaftar, you all bolehlah daftar nanti di naktarikpelanggan.com.
Bagi yang belum mendaftar, insya-Allah, bagi yang dah mendaftar pula, kita jumpa esok, betul-betul lapangkan masa anda, pakai pakaian yang elok-elok sebab ni majlis ilmu. Walaupun di rumah online, jangan pula tak berbaju. Tak elok lah kejap lagi kang. Okey. Tiba-tiba kena pick kang. Lepas tu berdoalah kepada Allah supaya Allah Ta'ala permudahkan segala apa yang kita belajar ni, mudah nanti kita nak praktiskan insya-Allah. So kita jumpa nanti pada anda yang dah berikan komen, yang belum tu nanti InsyaAllah. tim saya boleh bantu bagaimana nak daftar di naktarikpelanggan.com, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan jangan lupa untuk terus bersama dengan kami, follow Sarapan Minda Momentum setiap pagi. Minggu depan kita nak sediakan hadiah yang best-best. Betul. Setiap hari kami akan ada hadiah untuk anda yang committed. Macam. Okay? Yang committed minggu depan, kita nak mula minggu depan. Sarapan Minda, kita nak hadiahkan anda banyak benda. Macam yang join KPO juga. Yang mendaftar KPO dah lebih 8,000. Okay, yang mendaftar untuk korang, RPM pun Alhamdulillah dah capai hampir 5,000 dah, insya-Allah. So, kita baru mula KPO berapa minggu sayang? Seminggu lebih. Alhamdulillah. Okay, dah ada 8,000 mendaftar. korang. Terima kasih pada yang committed masuk kelas setiap malam. Yang RPM pula dah hampir 5,000. InsyaAllah kita nak bantu 5,000 usahawan ni esok dan lusa. Amin, insyaAllah. Untuk tahu bagaimana nak attract more customer. Saya dah Terima kasih busy banyak. dah start besok. Ah. Nurutkan semua anak-anak saya, anak-anak syurga kami tu ni muram supaya Kejap jangan lagi buat Kang bising. take over pula lah kelas saya tu besok Okey, Kang. korang. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Salam Jumaat. Bye-bye.